Alhamdulillah GP Sepang berlangsung tanpa gangguan cuaca buruk. Aku dengan tim 2B Performance, kita orang tengok daripada rumah je sebab ada hal yang tak dapat dielakkan. Satu lagi masalah, kalau aku pergi Sepang Circuit, selalunya jiwa aku akan tersiksa. Ada tempat yang special dalam jiwa aku. Sepanjang karier aku dalam berlumba, majority race aku buat dekat Sepang Circuit. Jadi bila duduk dekat grandstand Sepang Circuit tu, aku macam ada jiwa kacau sikit. Aku macam ada satu perasaan yang bukannya tempat aku dekat grandstand ni, aku nak dekat bawah tu berlumba. Okey, habis cerita tu, mari kita cerita pasal Sepang GP. Yamaha mengejutkan kali ni memang betul-betul padu. Daripada 9 biji Ducati entry, 5 biji duduk dekat belakang Yamaha. Ada satu je, Marco Bezzecchi, yang duduk celah-celah antara Fabio Quartararo dengan Franco Morbidelli. Bukan Ducati je, KTM, Aprilia, semua kali ni duduk dekat belakang Yamaha. Lain macam performance Yamaha kali ni, mungkin memberikan sedikit keseronokan kepada peminat Yamaha di Malaysia. Steward MotoGP kali ni buat satu lagi tindakan yang nampak macam diorang ni select. Fabio Quartararo tiba-tiba kena fine 1,000 pound sebab masa on the way masuk pit, dia dah start buka helmet. Denda yang dianggap sangat kecil oleh komentator dan wartawan-wartawan MotoGP. Boleh aja kalau kau bagi warning dulu, kau jangan buat macam ni lagi, dah sampai pit masuk betul-betul baru kau buka helmet lah. Tinggal cakap je, tapi tak, terus je fine 1,000 pound. Fabio Quartararo cakap, keyword MotoGP ni memang select. Kalau ada orang dia dah makin dia tak suka, orang tu asyik kena je. Akulah orang tu. Ducati ada satu highlight dekat Sepang Circuit ni, iaitu entry wildcard oleh Alvaro Bautista yang baru je menang Championship World Superbike. Macam mana pun performance dia sebagai wildcard ni amat mendukacitakan. Sama ada duduk di tempat yang terakhir ataupun di pack belakang sekali. Sama macam performance dia masa dia dekat MotoGP dulu. Tapi macam mana pun dia ada alasan kali ni yang dia cakap masa Jerez test hari tu dia ada crash dan collarbone dan tangan kiri dia sakit. Ikut data dia punya chief crew, semua corner kanan dia sama speed dengan rider Ducati lain, tapi corner kiri dia hilang 1 second. Itu antara sebab dia lah, tapi aku rasakan performance dia pun masih belum up to par dengan rider MotoGP. Masalah panas Aprilia tu diorang cuba settlekan dengan satu laluan angin baru dekat fairing depan ni untuk menghalakan angin ke arah helmet rider yang mengalami masalah bernafas sebab panas sangat. Kita boleh tengok masa praktis Alex Espargaro ada terjatuh dan masa dia nak ambil motor tu, tiba-tiba motor tu terbakar. Itu menunjukkan betapa tingginya haba yang dihasilkan oleh motor Aprilia tu. Padahal dia bukan jatuh yang teruk sangat pun untuk menyebabkan ada kebakaran. Aprilia juga mencuba fork yang lebih panjang sebab zone braking dekat Sepang ni agak heavy. Jadi diorang cuba fork yang lebih panjang, tapi malangnya fork yang lebih panjang tu menyebabkan motor diorang understeer, menyebabkan diorang balik kepada fork yang biasa. Macam mana pun performance diorang tetap tak dapat sangat duduk dekat pack hadapan, termasuklah tim daripada Malaysia RNF. Pecco Bagnaia akhirnya dapat balik vibe qualifying dekat dalam lingkungan kedudukan podium. Kalau tidak, asyik luar kawasan podium je. Tapi mungkin juga perkara ni sebab luck dia bila Jorge Martin jatuh masa qualifying tu. Jorge Martin macam biasa nampak strong daripada sesi praktis lagi, cuma nasib dia je tak berapa baik, masa qualifying tu dia crash. Antara performance yang mengejutkan race kali ini ialah daripada Alex Marquez dengan Enea Bastianini. Alex Marquez menang perlumbaan sprint. Enea Bastianini pun sebenarnya masa sprint tu nampak macam dia sebenarnya boleh rampas kedudukan ketiga tu daripada Pecco. Tapi out of respect sebab Pecco yang tengah fight sangat rapat dengan Jorge Martin sekarang ni, agak berisiko untuk dia rampas dan fight Pecco pada kedudukan ketiga tu. Jadi dia decide untuk stay belakang Pecco dan protect dia daripada rider belakang yang tengah serang Pecco. Jorge Martin walaupun dapat P2 je dekat sprint race, tapi duduk depan Pecco Bagnaia. Untuk baki race yang ada sekarang ni, kalau Jorge Martin boleh habiskan race sentiasa dekat depan Pecco Bagnaia, dia boleh dapat World Championship. Tapi masa main race, Enea Bastianini dapat clean dapat dekat kedudukan P1. Jorge Martin pula cuma dapat tempat P4 dekat belakang Pecco Bagnaia, menyebabkan diorang punya jurang tu masih agak besar. Enea Bastianini akhirnya menutup kritikan orang terhadap performance dia yang buruk dalam Team Factory. Ikutkan dia cakap, inilah performance dia yang sebenar sebab sebelum ni dia dibelenggu masalah injury pada awal musim dan juga pada pertengahan musim. Inilah prestasi dia yang sebenar. Peningkatan performance Ducati pada tahun ni sebenarnya sangat besar dekat Sepang ni berbanding dengan tahun lepas. Race tahun ni habis 15 saat lebih awal daripada race tahun lepas. Banyak tu 15 saat. Maknanya sebagai rekod, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia sebenarnya pernah menang World Championship pada hari yang sama di Sepang. Masa tu Jorge Martin menang Championship Moto3 dan Pecco Bagnaia menang Championship Moto2. Jadi Sepang juga adalah special bagi kedua-dua pelumba yang tengah fight untuk championship ni. Honda macam biasa, semua rider, keempat-empat rider tenggelam duduk dekat belakang. Tapi ada satu kabar angin baru yang Repsol Honda sekarang ni nak ambil
ambil Luca Marini, adik tiri Valentino Rossi, untuk gantikan tempat Marquez pada tahun 2024. Gosip ni pula makin lama makin strong sebab Rossi yang kita tahu dia musuh dengan Honda, tiba-tiba up gambar dia masa dengan Honda dulu pakai baju Repsol tu. Lama tak pernah buat gambar macam tu, tiba-tiba dia up tu, macam bagi restu pula dekat adik tiri dia tu untuk pergi ke team factory Honda Repsol. Tapi tindakan Honda pergi jumpa banyak rider ni menyebabkan ketidakselesaan kepada Iker Lecuona. Iker Lecuona ni banyak race tahun ni gantikan Alex Rins yang injured tu, dan dia cakap Honda ni kalaulah last kali nanti dia ambil rider baru daripada Moto2 yang tak ada experience langsung, dia akan rasa macam upset sikit, rasa macam kena tendang kat telur, dia cakap. Bila sedangkan dia masih muda lagi dan dah ada experience 2 tahun race dengan HRC, tiba-tiba ambil budak baru, memang dia sakit hati. Jorge Martin memang terang-terang kecewa masa main race sebab cuma dapat nombor 4 je, tak dapat kedudukan podium dan tak dapat duduk dekat depan Pecco Bagnaia. Antara salah satu sebab yang logik ialah sebab Jorge Martin gunakan pressure tayar yang lebih tinggi sikit untuk mengelakkan dia kena denda. Undang-undang baru yang kata pressure tayar mesti atas daripada spek minimum, sebabnya kalau dia kena denda pasal tayar pressure, lap time dia akan dipotong 3 saat masa habis race. Jorge Martin dah kena warning low pressure ni masa dekat Buriram hari tu. Tapi dekat Sepang ni, Pecco Bagnaia pun kena warning low tire pressure yang sama. Maksudnya diorang dua-dua ni dah dalam keadaan yang sama. Dengan baki 2 round lagi, diorang kena hati-hati pasal ni. Kalaulah antara diorang ni langgar peraturan tu, akan dipotong 3 saat yang mungkin akan membagikan impact siapa yang akan jadi champion. Jadi Jorge Martin dan Pecco Bagnaia dua-dua kena berhati-hati sama ada dia pastikan diorang punya tire pressure tu ikut spek ataupun diorang berada di depan salah seorang lebih daripada 3 saat. Jadi kalau dia kena denda pun kena potong 3 saat, dia masih di kedudukan yang sama. Rules ni sebenarnya agak mengarut dan semua rider dan tim tak suka sebab nak kawal tire pressure ni sangat susah. Masa awal-awal race, tire pressure low. Bila dah race, heat generated, tire pressure tu akan naik. Sebagai contoh, katakan dia target Pecco Bagnaia akan banyak masa duduk dekat belakang Jorge Martin sebab Jorge Martin punya performance lagi bagus. Dia orang akan kurangkan sikit tekanan angin tayar masa start race sebab bila Pecco banyak duduk dekat belakang Jorge Martin, tayar tu tak kena banyak sangat angin, dia akan generate pressure yang lebih tinggi. Tapi katakanlah dia orang pilih untuk setting yang itu, tiba-tiba Pecco Bagnaia dapat lead pula dan tayar tu kena banyak angin. Jadi pressure build up tu tak banyak sangat, dah kurang spek pula. Jadi memang susah. Untuk selamat, dia orang kena isi tinggi sikit pada awal race tapi akan efek dekat performance dia orang masa race tu. Jadi sekarang kita tunggu 2 race lagi back to back minggu depan ni dekat Qatar, track yang Jorge Martin suka dan strong, tapi dia punya tarmac baru resurface. Jadi dia orang kena study tayar apa yang sesuai digunakan masa race nanti. Akhir kata, korang kalau makan jangan buang bekas makanan tu merata-rata. Kan dah malu dah kita melekat polystyrene tu dekat motor Pecco Bagnaia. Jumpa lagi minggu depan.